Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada video kali ini aku akan berkongsi 3 kejadian misteri yang berlaku dalam satu perjalanan solo ride aku pada tahun 2018. Peristiwa ni berlaku pada Oktober 2018, sebulan selepas aku beli motor aku. Motor yang aku pakai sekarang tu lah. Tapi pada masa itu masih dalam keadaan standard lah rupa dia. Jadi cerita dia, aku nak buat satu solo ride ke satu perkampungan orang asli yang terletak di Slim River, Perak. Misi aku dalam solo ride ni, aku nak pergi ke satu air terjun yang unik bagi aku. Unik sebabnya air terjun tu dia keluar daripada celahan batu. Dia keluar daripada celahan batu, daripada tebing batu yang tegak. Tempat ni dia terletak di jalan di antara dua perkampungan orang asli, iaitu Pos Bersih dan Pos Tenau. Pada pagi tersebut aku bergerak ke Slim River daripada Sri Iskandar, Perak. Selepas 1 jam setengah aku pun sampai ke Pekan Slim River. So untuk menuju ke perkampungan orang asli itu, aku kena ride lagi 45 minit ke dalam. Selain misi untuk aku pergi ke air terjun tersebut, aku juga nak survey-survey kawasan di sekitar situ untuk nak cari spot camping. So plan untuk plan untuk ride ni aku nak bermalam, aku nak camping. So aku bawa semua aku punya camping gears lah, barang-barang camping. Cumanya aku tak pasti lagi aku akan camping dekat mana pada malam tu. Dari Pekan Slim River nak ke perkampungan orang asli tu, aku melalui beberapa kampung. Aku melalui beberapa kampung dan jalan ladang. So aku lalu jalan yang aku tak pernah lalu sebelum ni. First time aku lalu. Dan aku ada jumpa beberapa tempat menarik lah. Contoh dia, aku lalu ada satu kolam air panas. Dia terletak dekat je dengan jalan raya. So bila lalu tu memang boleh nampak lah apa asap-asap yang keluar daripada air yang ada dekat kolam tu. Ataupun tak tahu kolam atau tasik. Kawasan tu memang betul-betul tepi jalan. Sebelum ni memang aku pun tak tahu kat situ ada kolam air panas. So jalan nak ke sana tu dia campur-campur. Ada yang mula jalan biasa, jalan raya. Lepas tu pergi jalan tanah. Lepas tu jalan raya balik, jalan off-road sikit-sikit. Bila nak menghampiri kawasan perkampungan orang asli tu, balik kepada jalan raya. Sehingga sampai ke satu simpang 3. Okay, simpang 3 tu ke kanan. Simpang 3 tu ke kanan akan menghala ke Pos Bersih. So daripada simpang 3 tu, kalau pandang ke kanan memang dah boleh nampak dah perkampungan orang asli Pos Bersih. Tapi aku tak nak pergi ke sana. Aku nak pergi ke Pos Tenau. Pos Tenau di belah kiri. So untuk pergi ke Pos Tenau tu, aku kena ride lagi lebih kurang mungkin 20 minit lagi untuk sampai ke Pos Tenau. Dari Pos Bersih menuju ke Pos Tenau tu, jalan dia, landscape kiri kanan jalan dia adalah ladang kelapa sawit lah, dan juga ada hutan-hutan. Dan sepanjang jalan tu juga akan ada melalui beberapa jambatan yang melintasi sungai. Shit, betul lah. Masa record part ni mesti korak. Angle mesti lari. Percubaan ketiga untuk merakamkan video ini. Okey, angle mesti lain. Jadi dipendekkan cerita, aku pun sampailah ke destinasi yang aku nak tuju pada hari tu, air terjun yang keluar daripada celahan batu. Tempat tu memang cantik dan unik bagi aku. Jadi aku pun ambil peluang lah untuk ambil gambar dan ambil sedikit video kat situ, posing sikit motor baru kan. Air terjun ni aku tak pasti apa nama dia. Aku cuba search dekat internet pun tak jumpa informasi tentang air terjun ni, nama yang spesifik. Jadi selesai aktiviti aku dekat air terjun tu, aku pun meneruskan perjalanan aku menuju ke Pos Tenau. Sebenarnya air terjun tu dah memang dekat dengan kawasan Pos Tenau. Jadi tujuan aku ke Pos Tenau tu adalah untuk aku recce kawasan tersebut, untuk aku cari spot yang sesuai untuk aku camping malam tu.
So lepas aku riki kawasan sekitar situ, aku jumpa sungai, tapi bagi aku tempat tu tak sesuai untuk camping lah, ataupun bermalam. Dan aku decide untuk keluar daripada kawasan tu, keluar daripada pos tenau. Ok, masa tu jam dah pukul 2 petang. Hari tu memang cuaca baik, panas terik. Jadi aku pun mulakanlah perjalanan keluar aku daripada pos tenau. Macam aku cakapkan tadi, sepanjang perjalanan ni akan ada melalui beberapa jambatan yang melintasi sungai. Dan aku ada satu tabiat. Tabiat aku ni, bila aku lalu jambatan, tak kira lah jambatan panjang ke, jambatan pendek ke, aku akan suka nak menjenguk ke bawah tau. Aku akan menjenguk ke bawah untuk melihat sungai. Especially kalau naik motor lah, sebab kita boleh pergi ke tepi sikit kan, so boleh nampak dengan jelas. So biasanya aku akan tengok keadaan sungai tu, adakah air dia jernih ke, air keruh ke, air dalam ke, ataupun air cetek. Dan aku juga akan tengok kawasan sekitar, mungkin dekat tebing sungai tu ada tak pot yang sesuai, mungkin aku boleh lepak ataupun aku boleh camping kat situ. Dan pada hari itu aku pun buatlah benda yang sama. Bila aku lalu jambatan, aku tengok ke bawah, tengok air sungai kan. Bila melalui satu jambatan ni, ada sesuatu yang terjadi. Waktu aku menjenguk ke bawah untuk melihat sungai tu, fokus. Okay. Waktu aku menjenguk ke bawah untuk melihat keadaan sungai, aku terpandang ada seorang perempuan berada di sungai. Dia berpakaian berkain kemban berwarna hitam. Hitam tanpa ada apa-apa corak. Dia berambut panjang dan berkulit agak cerah. Bila aku terpandang tu, aku agak terkejut dan kaku sekejap. Tapi bukan aku saja. Dia pun seolah-olah macam terkejut bila dia perasan yang aku ni nampak keberadaan dia dekat situ. Tapi benda ni dia berlaku tak lama, sepintas lalu. Aku rasa mungkin dalam 4 ke 5 saat, waktu aku melalui jambatan yang pendek tu. So jadi benda tu berlaku agak cepat. Aku tak jelas dan aku tak cam wajah dia. Jambatan ni dia terletak di tengah-tengah perjalanan di antara pos tenau dengan pos bersih. Dia berada di tengah, so jauh daripada penempatan dua-dua kampung. Peristiwa yang berlaku ni bagi aku ada beberapa pelik dan menghairankan aku lah. Satunya, pada waktu sekarang, pada zaman moden ni, ada ke lagi orang perempuan yang mandi sungai, bukan mandi kat rumah, mandi sungai dengan berpakaian kain kemban. Logiknya lah, at least mestilah pakai t-shirt kan sekarang. Lepas tu kawasan tu terletak jauh dari penempatan, berada di tengah-tengah perjalanan. Jadi untuk seseorang tu mandi seorang diri, berpakaian kain kemban di waktu tengah hari buta, agak pelik bagi aku. Itu pandangan peribadi aku lah, benda tu agak pelik. Tapi untuk korang nilaikanlah sendiri. Dan aku pun ada up status berkenaan peristiwa ni di FB aku beberapa hari selepas kejadian tersebut. Sambung cerita, aku berjaya keluar daripada kawasan tersebut dengan selamat, Alhamdulillah. Dan aku menuju semula ke Pekan Slim River. Aku berehat dan makan tengah hari di Pekan Slim River. Dan aku planning kembali perjalanan aku pada hari itu disebabkan aku tak jadi camping di pos tenau. Akhirnya aku decide untuk menuju ke Cameron Highland dan bermalam di sana. Dari Slim River, aku turun ke Tapah untuk menuju ke Cameron Highland. Aku sampai di Tapah masa tu dah dekat nak pukul 7 petang, 7 malam lah. Jadi aku melalui jalan Tapah Cameron Highland tu lebih kurang dah nak dekat waktu maghrib. Dah nak gelap. Jalan Tapah Cameron ni, bagi yang biasa lalu, mesti korang tahulah kondisi jalan dia macam mana kan. Jalan dia lebih berbahaya kalau dibandingkan dengan jalan Simpang Pulai. Sebabkan faktor kondisi jalan yang tak berapa baik, selekor yang lebih tajam dan jalan yang sempit. Disebabkan dah tak ada pilihan lain, aku teruskan juga perjalanan aku menuju ke Cameron Highland tu melalui jalan Tapah. So jalan tu, bila kita dah nak menghampiri kawasan Ringlet, di tepi-tepi jalan tu akan ada penempatan ataupun kampung orang asli yang
berada tak jauh daripada jalan utama. Dia di tepi-tepi jalan je. Waktu aku melalui salah satu penempatan yang berada di tepi-tepi jalan menuju ke Ringlet tu, di salah satu penempatan tu aku ternampak ada seorang gadis. Ada seorang gadis, dia berdiri tidak jauh daripada jalan raya utama tu. Kali ni aku nampak gadis ni dia memakai pakaian kemban juga, tapi kali ni berwarna putih. Dalam hati aku cakap, ini mungkin anak gadis yang tinggal dekat perkampungan tu lah. Jadi sedang aku berfikir dan memandang ke arah dia, tiba-tiba dari arah hadapan ada lori, aku rasa lori sayur. Lori ni dia bagi high beam kat aku, dia main lampu bagi kat aku. Jadi daripada fokus aku berfikir tentang gadis tu, aku terus beralih fokus aku kepada jalan raya. Fokus aku dan pandangan aku sekarang ni kepada jalan raya sebab ada lori bagi lampu tu kan. Rupa-rupanya lori yang bagi high beam tu, dia nak signal aku, yang dia nak bagi tahu ada bahaya di depan. Rupa-rupanya ada satu pokok yang tumbang dan melintang jalan yang aku nak lalu. Alhamdulillah aku sempat untuk brake dan aku dapat berhenti beberapa meter sebelum pokok tumbang tu lah. Kalau tak sebab abang lori ni dia bagi signal dekat aku rasa memang aku takkan perasan pokok tumbang tu, sebab kawasan tu memang gelap dan masa tu tak ada apa-apa tanda lagi ada pokok tumbang kat situ. Aku rasa aku rasa benda tu baru terjadi. Kalau lori tu tak bagi tahu aku, memang aku rasa aku dah sodok pokok tu lah. Tapi alhamdulillah, Allah masih nak panjangkan umur aku pada hari tu. Tak lama selepas itu aku pun sampai ke Pekan Ringlet. Aku berhenti sekejap untuk berehat dekat situ sebelum aku meneruskan perjalanan aku ke Tanah Rata. Destinasi aku pada malam tu, aku nak menuju ke campsite Sungai Pauh untuk aku camping kat sana. Aku sampai di campsite tu lebih kurang pukul 9 malam. Dekat campsite malam tu ada orang tapi tak berapa ramai. Jadi aku pun cari spot untuk aku set up hammock aku untuk aku camping kat situ malam tu. Dalam planning tu aku memang planning nak camping, tapi aku tak planning nak camping dekat Cameron Highland, dekat tempat sejuk. Jadi malam tu memang confirm sejuk lah, dengan aku tak bawa aku punya sleeping bag. Tapi okey lah, aku survive lah malam tu. Dipendekkan cerita, esok paginya aku berkemas dan aku meninggalkan campsite Sungai Pauh. Aku turun melalui jalan Simpang Pulai dari Cameron Highland. Sebab target aku dalam perjalanan balik tu, aku ada nak singgah ke suatu tempat. Aku nak singgah ke satu lagi air terjun yang agak tersembunyi, berada di jalan Simpang Pulai Cameron tu. Air terjun ni sebenarnya dia dekat je dengan jalan utama tu. Mungkin aku rasa 20 meter, 30 meter. Tapi mungkin orang tak perasan sebab mungkin agak terlindung kawasan dia. Air terjun ni biasanya memang tak ada orang lah. Memang tak ada orang. Yang datang situ pun budak-budak kampung dari kampungan orang asli yang berdekatan situ saja. Geng-geng motor ada yang tahu, ada, tapi ramai yang tak tahulah tempat tu. Aku pun singgahlah ke air terjun ni. Seperti yang aku jangkakan, memang tak ada orang lah. So memang privacy. Aku pun lepak-lepak sekejap kat situ dan aku mandi kat situ. Settle mandi, aku pun teruskan perjalanan pulang aku menuju ke arah Ipoh. Dekat Ipoh aku ada jumpa member sekejap, tak lama, sebelum aku teruskan perjalanan aku untuk balik ke arah Manjung. Dalam perjalanan balik tu, aku sampai ke Sri Iskandar dah nak dekat waktu maghrib juga. Dah senja. Aku sampai ke Sri Iskandar. So waktu aku melalui jalan lurus daripada kawasan UTP nak menuju ke Bandar Sri Iskandar, ada satu jalan lurus. Okay, jalan tu memang pada waktu tu jalan tu masih sunyi lagi. Nah, kiri kanan dia lombong dengan hutan. Pada masa itulah, sekarang dah naik kedai, dah naik rumah. Waktu aku di tengah-tengah perjalanan jalan lurus tu, dari divider tengah, dari divider tengah jalan, tiba-tiba ada satu bola berwarna merah. Dia bergolek daripada divider tengah
dia bergolek ke jalan di lane yang aku nak lalu tu. Masa tu kelajuan aku dalam 80 km ataupun 90 km. Sederhanalah, tak berapa laju sangat. Tapi bola tu dia bergolek memang dah dekat sangat dengan aku punya laluan. Jadi kalau aku nak brake emergency, memang aku tak sempat. Memang tak sempat. Kalau aku brake pun memang tak sempat. Mungkin aku akan langgar juga walaupun aku brake. Okay, masa tu aku fikirkan benda tu ataupun peristiwa tu adalah gangguan yang nak membuatkan aku jatuh ataupun aksiden. Jadi aku decide, aku nekat untuk aku tak nak brake emergency. Aku nak langgar je. Jadi bila bola tu dia berada betul-betul dah dekat dengan laluan aku, dekat tayar depan aku tak berhenti, aku tak brake, aku terus jalan. Dan Alhamdulillah memang tak ada apa-apa yang berlaku. Maksudnya aku tak rasa aku ada langgar apa-apa benda. Walaupun aku nampak benda tu memang bergolek betul-betul dekat tayar motor aku, dekat depan. Dari pandangan ekor mata aku nampak benda tu dia terus bergolek menuju ke hutan di sebelah kiri. Selepas aku balik daripada ride solo ni dan melalui peristiwa-peristiwa pelik, aku demam selama 2 minggu. Tapi aku demam pada waktu malam je. Siang okey, badan mula panas pada waktu malam. Sampailah aku kena pergi ke hospital dan masuk ward. Alhamdulillah selepas tu aku sembuh dan tak ada apa-apa masalah lain lagi lah. 1 perjalanan ride, 3 perkara pelik ataupun misteri, 2 kali gangguan pemanduan ataupun riding yang boleh mengakibatkan kemalangan. Okey, bila aku refleks balik, mungkin dalam perjalanan ni aku ada terbuat silap. Mungkin ada tersalah cakap, mungkin tercakap besar tanpa aku sedari kan. Allahualam. Okey, itulah sedikit perkongsian peristiwa misteri yang berlaku sewaktu aku melakukan solo ride. Terima kasih kepada geng semua yang telah menonton sehingga ke akhir video. Kalau korang sukakan video ini, silakan tekan butang like dan subscribe untuk mengikuti video-video seterusnya. Okey, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum. Ciao.